InsyaAllah kita muka pengajian malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ullah mufatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu al-mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal ifadatu wal ifadah wal ifadatu wastifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal hari ibtigha mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bismillahkan al-fadil Tuan Imam, tak lupa juga silakan Fadil Tuan Bilal, maksudnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, seluruhnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dapat bersama lagi insya-Allah malam ni untuk kita sambung hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam perbincangan bab memuliakan kehormatan kaum muslimin dan menghuraikan tentang hak mereka. Hadis di muka surat 126. Tak ada kitab. Tak apa kitab. Memang orang sini memang hebat. Dia hebat. Dia tak payah kitab dah. Baik, insya-Allah. Hadis yang ke-70. Hadis ke-70. Kitab Riyadhus Shalihin, juzuk yang kedua,
Hadis terima daripada An Abi Umarah Al-Bara' bin Hazib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada? Ni. Ada. Tu condition. Siapa? Radhiyallahu ta'ala anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi iyadatil marda wa ittiba'ul janair wa tashmitil atish wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsyahi salam wa nahana an khawatim au tukhattumin bizahabi wa an syurbin bi aniyatil fiddah wa anil mayasiril khumri wa anil qasiyyi wa an lubsil harir wal istibraq wad dibaj. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa insyadil dallati zadaha fi sabil ula. Baik, hadis yang kita baca malam ni insya-Allah hadis terima daripada Abu Umarah Bara' bin Hazib. An Abi Umarah Bara' bin Hazib, ataupun daripada Abu Umarah Bara' bin Hazib radhiyallahu taala anhuma. Telah meredha Allah Taalakan keduanya. Qala berkata ia amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun amarana Rasulullah sallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita dengan 7 perkara. Nabi telah memerintahkan kita melakukan 7 perkara ataupun mengamalkan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan menegah kita daripada 7 perkara. 7 disuruh, 7 dilarang, ditegah. Amarana bi'adatil marda. Nabi memerintahkan kita dengan menziarahi orang yang sakit. Kemudian wa ittiba'ul janair, dan mengikut akan jenazah ataupun mengiringi jenazah lah. Mengikut ataupun mengiringi jenazah orang yang telah meninggal dunia. Kemudian wa tashmitil atish. Yang ketiga, tashmish, mendoakan orang bersin. Tashmitil atish, mendoakan orang yang bersin. Bila orang bersin itu mengucap alhamdulillah. Kalau dia tak ucap apa-apa, tak perlu nak doa lah. Kalau sebut dalam syaratnya orang yang bersin tu dia mengucap alhamdulillah, baru kita doakan bagi dia. Yarhamukallah. Kemudian wa ibrarul muqsim. Ibrarul muqsim maksudnya menolong, melepaskan sumpah orang yang bersumpah. Melepaskan sumpah orang yang bersumpah. Ibrarul muqsim. Kemudian wa nasrul mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i. Ijabatid da'i, memenuhi akan undangan. Utamanya majlis perkahwinan lah, atau apa-apa majlis rasmi, kita memenuhi undangan. Ijabatid da'i. Wa ifsya'us salam, dan yang ketujuh memberi salam apabila kita bertemu. Sama ada kita kenal ke tak kenal ke, kita bagi salam. Apalagi kalau kita lihat orang tu memang Islam, kan? Kita tengok pada ciri dia lah. Ciri pemakaian dia, kan? Ni orang Islam ni. Kemudian kita tengok dia punya, kata kulit dia, ni orang Melayu ni, takkan tak Islam, kan? Kemudian wanahana an khawatim, dan Nabi Muhammad SAW menegah kita daripada memakai cincin emas. Khawatim au takhattumil bizahabi.
mencegah kita daripada memakai cincin emas, menyarung cincin emas. Kerana emas ni memang ditegahlah kepada orang lelaki. Jadi hadis ni lebih menumpukan kepada lelaki sebenarnya. Sebab ditegah sini, ditegah daripada memakai cincin emas. Sudah tentu lelaki. Walaupun dalam ini dia tak sebut pun hadis ni tuju pada lelaki, dia tak sebut pun. Tapi kita tengok pada matan hadis, ciri-ciri di hadis ni lebih menumpukan kepada golongan lelaki. Gitu. Jadi Nabi SAW menegah kita daripada memakai cincin daripada emas. Wa ansyurbin bi'anatil fiddah. Dan yang kedua, minum daripada bekas yang dibuat daripada perak. Minum daripada bekas yang dibuat daripada perak. Kemudian wa anil ma'ayasiril khumri. Dan yang ketiga, Nabi menegah kita daripada menggunakan lapik duduk yang dibuat daripada sutera. Wa anil ma'ayil khumri wa anil qasiyi. Nabi menegah kita daripada menggunakan lapik duduk sutera. Terutama lagi lapik yang itulah, yang di atas pelana unta, pelana kan, atas kuda ataupun unta lah. Yang sebahagiannya orang Arab ni dijadikan sebagai pelapik. Dan pelapik itu dibuat daripada sutera. Kemudian dia memakai pakaian dibuat daripada sutera. Wa anil lubsil haril. Kemudian wa istibrak wa dibash. Dan sutera tebal dan juga sutera dibash. Ini sebut sutera daripada Yaman. Sutera daripada Yaman. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, wa insyadid dallah. Wa insyadid dallah dallati zadaha fi sabil ula. Dalam satu riwayat pula ditambah perkara yang disuruh mengerjakan ialah menanyakan barang yang hilang. Ditambah perkara yang disuruh mengerjakannya itulah menanyakan barang yang hilang dan belum dijumpai. Yang belum dijumpai lah, sebut dalam syarahnya macam tu. Jadi tuan-tuan, hadis ini merupakan rentetan ataupun sambungan daripada hadis yang sebelumnya. Di mana hadis yang sebelumnya menceritakan pada kita tentang hak ataupun tanggungjawab lah setiap orang Muslim mana terhadap Muslim yang lain. Jadi maknanya mereka tidak bolehlah orang kata sewenang-wenangnya lah meminggirkan ataupun menafikan akan hak-hak sahabat yang lain. Macam tu. Cuma apa yang nak saya tambah di sini, kalau saya tak pasti kat mana, tentang hak adab orang kata adab menziarahi orang sakit. Dia saya nak tambah ke sini. Adab menziarahi orang yang sakit. Saya tak tahu muka tak tanda pula kitab ni. Muka surat apa-apa. Saya cari dulu adab menziarahi orang yang sakit. Okey. Di syarah hari ini disebut ni muka surat 408. Okey. Di sini disebut ada beberapa adab. Wa amma min adabi allati yanbaghi ay yata'addaba bihal muslim inda iyadatul marid fahiya. Adapun di antara adab-adab yang sepatutnya seorang itu beradab ketika menziarahi orang yang sakit itu ada beberapa perkara sebut. Antaranya yang pertama, ikhlasun niat lillahi azza wajal. Pertama, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah innamal a'malu binniyat lah. Setiap amalan itu berdasar pada niat. Oleh itu apabila kita menziarahi orang sakit, dia kata wazalika bi ayyan bagi wajhullah.
bitilka ziarah liyafusa biha ajrul azim al-mutarattibi ala iyadatil lil marid. Berarti dia kata sepatutnya naklah orang yang pergi ziarah itu dia ziarah kerana Allah, wajhillah, kerana wajah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ziarah dia tadi mendapat pahala yang besar. Dia kata bihazal ajrul azim, supaya orang itu mendapat pahala yang besar ketika menziarahi sahabat ke, kawan ke, kan, saudara ke dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhtiarul waqtil munasib lil iyadati. Yang kedua, memilih waktu yang sesuai. Memilih waktu yang sesuai. Bilakah waktu yang sesuai untuk kita ziarah orang yang sakit tadi? Kenapa? Kerana orang sakit tadi sudah tentu dia dalam musyikah, dalam keperitan, kesedihan, kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Jadi kita tengoklah waktu sesuai ke tak sesuai kita nak ziarah dia. Gitu. Kemudian yang ketiga, ayusabbirahu wa yuzakkiru billahi ta'ala. Yang ketiga, bahawa kita ingatkan akan dia supaya dia bersabar dan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zalika bi ayuzakkiruhu bil ujri was sawabil mazkur fi kitabillah. Dengan bahawa kita ingatkan dia bahawa kesakitan yang dialami tadi insya-Allah akan mendapat pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Walisabirina 'alal marada wa radina biqada'illahi ta'ala. Bagi orang sabar di atas sakit itu, mudah-mudahan dia redha dengan segala qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai itu Allah Taala disebut dalam Quran, dia kata innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Sebenarnya Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Allah Taala cinta kepada orang yang sabar. Innama yatawaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Menyesanya Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tidak dapat dihitung. Akan besarlah pada dia. Kemudian yang keempat, wa yasalahu an halihi. Naklah kita bertanya akan hal dia. Kita tanya akan hal dia, akan keadaan dia. Macam mana tuan? Macam mana, ada perubahan ke, tak ada perubahan ke, apa yang sakit, kat mana yang sakit. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, dakhala Nabi SAW, riwayat daripada Anas, dakhala Nabi SAW an syabun wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka. Daripada Anas, Nabi SAW satu hari masuk kepada seorang pemuda. Pemuda tu dalam keadaan fil maut. Fil maut maksudnya dalam keadaan hampir matilah. Bukan makna dia dah mati, tak, dia dah hampir mati, nak meninggal dunia lah, nazak macam tu. Kaifa tajiduka, bagaimana keadaan kau? Bagaimana? Yang mana sunatlah kita bertanya pada dia lah. Tu pun kalau dia ada reaksi lah, reaksi terhadap pertanyaan kita. Kalau ada senyap macam tu kan, kita panggil pun dia tak nyawa tu, tak perlulah kita nak tanya. Mungkin kita boleh bertanya dengan ahli keluarga dia, ataupun jiran-jiran dia, ataupun orang yang pernah ziarah pada dia. Baik, kemudian wa mustahabbu liman 'adal marid ayyasala an halihi kaifa anta. Dan disunatkan, dia kata, bagi orang yang menziarahi orang sakit tadi supaya bertanya kepada dia tentang halnya, kaifa anta, bagaimana engkau? Kaifa anta, macam mana keadaan kau? Wa an ibadatihi, kemudian tanya tentang ibadah dia, kaifa tatawadda, bagaimana kau wuduk? Kau wuduk macam mana? Kau sakit kan, kau susah ni keadaan ni, macam mana kau duduk ni, sembahyang ni? Kaifa tatawaddau, kaifa tusalli, bagaimana kau sembahyang? Mana dalam urusan dunia akhirat, ada tentang agama dia, boleh kita tanya waktu tu. Kemudian wa an muamalatihi, hal laka hukukun 'alan nas aw hal lin nasi hukukun 'alaika. Kemudian boleh tanya tentang muamalah dia, urusan muamalah dia dengan manusia, bagaimana tentang hak-hak engkau terhadap manusia, dan bagaimana pula tentang hak-hak manusia pada engkau. Ada tak orang kata kau berhutang dengan sesiapa kan,
Ada tak kau berhutang dengan siapa? Ada tak kau pergi mana-mana sampai kau sakit macam ni, terlentar ni? Cubalah kita tanyalah. Tapi kita tak boleh mendesak dia. Tak boleh mendesak dia. Okey. Baik, kemudian yang keenam, yaftahu lahu babul amal. Membukakan baginya akan pintu-pintu angan-angan. Membukakan baginya pintu angan-angan. Pamasalan iza ji'tal marid wa qultu lahu antal yaum ahsanu minal amsi. Seperti apabila kita jumpa dia tadi, aku lihat engkau hari ni lebih baik pada semalam dah. Kita hari tu dah jumpa dia dah tengok dah keadaan dia. Kemudian besok itu kita pergi lagi tengok dia, maka kita cakap antal yaum ahsanu minal amsi. Kau hari ni lebih baik lah pada semalam. Nampak macam nasihat lah. Macam semalam tu teruk saya tengok, hari ni nampak dah okey dah. Mana kita bagi motivasi lah pada dia lah gitu. Okey. Kemudian di samping itu, usanna 'alal marid bi muhasanil amalihi, dan memuji orang yang sakit tadi dengan sebaik-baik amalan dia. Sebaik-baik amalannya. Wazalika bima yazhabu anhu khaufahu wa yusanu zanu bi rabbih. Demikian itu, iaitulah antaranya kita menghilangkan daripadanya akan ketakutan dia dan membaguskan zon dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keenam, yang ketujuh lah, mana kita memuji dia dengan segala amalan-amalan baiklah yang mungkin ada pada dia. Kita tengok pada diri ni adalah amalan-amalan baik daripada dia. Sebelum ni orang kata mengamuk je kan. Sebelum ni bongi je. Hari ni nampak okey sikit. Maka kita pun cakaplah pada dia, alhamdulillah ada perubahan. Dan kita membaguskan wa yusanu zannahu bi rabbi, dan kita membaguskan akal zan dia. Sangkaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baguskan dia. Cantikkan sangkaan dia. Kalau sangkaan dia sebelum ni mungkin buruklah pada Allah. Seolah Allah Ta'ala macam kan menzalimi akan diri dia. Tapi lepas tu kita pujuklah dia je tu. Baik, kemudian yang ke-8, yuqassu alaihi ba'dul qasasil jamil. Yang ke-8, kita ceritakan padanya sebahagian daripada kisah-kisah yang cantik. Kita ceritakan pada dia kisah-kisah, cerita-cerita yang bagus. Cerita-cerita yang bagus, mana orang yang sakit, kelebihan orang sakit, kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang ulama dan sebagainya yang ada kaitan dengan sakit ni. Mana mereka sakit, mereka pun ditimpa sakit, maka kita ceritakanlah pada dia kan, supaya kita dapat melembutkan hati dia, menyejukkan hati dia serta menggembirakan akan hati dia. Macam tu. Yuzkarahu bi qasasin manibtuliya qablahu. Okey. Itulah dia connection kita. Kemudian yang ke-11, ziyadatul marid fi waqtin la yushaqqu alaih. Yang ke-11, adab kita orang yang sakit ni, bahawa ziarah sakit ni pada waktu yang tidak, jangan ziarah pada waktu yang tak sesuai lah cerita dia kata. Macam tu. Kalau sebut di sini dia kata fala yazhabu lil iadah fi waqtin mubakiran jiddan. Jangan kita dah pergi ziarah pada waktu yang sangat pagi. Waktu yang sangat pagi, orang kata orang mungkin dia belum bersedia lagi lah. Belum sedia lagi kan untuk nak ziarah tadi. Ataupun mutakhiran jiddan, ataupun lewat sangat. Lewat sangat pun jangan. Awal sangat pun jangan. Jadi sehingga mereka tak bersedia lagi. Mungkin rumah dia tengah, orang kata servis dia lah. Betul tak? Rumah dia tengah servis dia. Mungkin tengah uruskan dia ke, mungkin mandi ke apa dan sebagainya. Mana waktu tu tak sesuai lah kita nak ziarah. Kalau hospital macam tu juga kan? Kalau hospital pun macam tu juga. Doktor pun tak adalah ni tiang bagi masuk. Tak ada. Mana ada waktu melawat. Ada waktu melawat, boleh datang melawat, okey, macam tu. Kemudian samping itu, yang lagi tuan-tuan, wal qu'ud inda ra'sil marid. Yang ke-13 dia kata duduk pada sisi kepala orang yang sakit.
Duduk pada sisi kepala. Tu kalau sana pada kepala tu ada ruang lah. Ada ruang untuk kita duduk pada bahagian kepalanya. Wa hadza min sunnah. Kerana ini merupakan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innan nabi lamma adal gulam al-yahud allazi kana yakhdimuhu qa'ada inda ra'si. Kenapa? Kerana sesungguhnya Nabi SAW tak kala Nabi menzari seorang budak Yahudi, yang mana budak Yahudi tadi dia ada berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW qa'ada inda ra'si. Maka Nabi duduk pada kepala dia, ataupun Nabi berdiri atau duduk pada bahagian kepala. Pada kepala budak tadilah. Itu pun kalau ada ruang lah di kepala tu. Kalau tak ada ruang, dia duduklah mana-mana. Duduklah mana-mana je tu lah. Yang bersesuaian, yang kiranya kita tak mengganggulah sakit tersebut. Kemudian yang ke-14, tabsyirul marid bisawabil marid. Ini pun samalah macam belakang. Maknanya menggembirakan orang yang sakit dengan pahala orang yang sakit. Kemudian di samping itu, nahal marid minat tasakhuti wasabil marad. Kemudian yang ke-15, menegah orang yang sakit tadi daripada marah ataupun tak redha dengan qada dan mencaci penyakit, wasabil marad ataupun dicaci maki penyakit tadilah. Mana apa yang kena pada dia dimarahkan, dibongi kan. Orang lain tak sakit, dia seorang yang sakit, padahal dia tak tahu orang lain pun ramai yang sakit. Tahu tak? Kalau hospital tuan-tuan, melambat orang sakit kan. Banyak orang sakit. Gitu orang kata COVID itu pun ramai orang sakit, sampai ada yang tahap meninggal dunia kan. Gitu. Jadi itu semualah maknanya dia naklah menahan diri dia supaya jangan dia mengutuk penyakit, jangan memaki hamun penyakit dan sebagainya. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian samping itu, menegah marid, nahyul marid an tamadil maut. Menegah orang sakit ini daripada bercita-cita mati. Menegah orang sakit daripada bercita-cita untuk mati. Macam tu. Kan? Mungkin sebabkan dia sakit sangat ke dan sebagainya. Oi, mati cepatlah aku ni. Biarlah aku mati dulu cepat sikit. Tak adalah aku nak menyusahkan orang. Tak adalah aku nak menyusahkan Nabi ni dan sebagainya. Kemudian dia kata ada juga separuh tu kan, dia marah anak-anak dia datang tengok dia. Dia kata anak dia semua tengah bincang pasal harta, sedangkan anak tak ada bincang harta pun. Dia rasa macam tu tuan-tuan. Dia rasa perasaan macam tu kan. Bila orang ziarah tu semua orang bincang pasal harta dia, macam mana nak ambil harta dia, nak urus harta dan sebagainya. Sedangkan orang tak ada bincang pasal harta dia, orang bincang pada dia pasal sakit dia. Tuan-tuan, macam tu. Baik, seterusnya. Kemudian sampai itu, tazkiruhu bil wasiyat. Tazkiruhu bil wasiyat maknanya mengingatkannya tentang wasiat. Kan? Hatta la yamuta ala ghairi wasiat. Sehingga seseorang itu kalau boleh mati, jangan sampai mati sehingga meninggalkan wasiat. Mana dia kenalah buat wasiat. Tanyalah dia, tuan dah buat wasiat belum? Tuan dah wasiat belum? Sementara tuan masih hidup ni, tuan buatlah wasiat. Macam tu. Bukan kita nak doakan tuan mati dah. Bukan nak doakan tuan mati cepat, tak ada. Tapi sebaiknya kan tuan buatlah wasiat. Sama ada wasiat cara mulut ataupun bertulis. Macam tu. Macam tu. Baik, kemudian takrirul ziarah miraran. Mengulang-ulang ziarah. Mengulang-ulang ziarah. Ni pun boleh juga. Sunatkan kita ni mengulang-ulang ziarah. Hari tu dah datang sekali, minggu dia datang lagi. Minggu depan kalau seandainya dia masih tak keluar daripada buat lagi, pergilah tengok balik. Macam tu. Kata musannif. Khususan iza tala marduhu washtadda fa innahu yahtaju ila ayyash'ara bidawami su'alin nas anhu. Khususan apabila disebut dalam kitab ini, dia kata khususan apabila panjang sakit dia.
Khususan bila panjang sakit dia, berlama terlantar kan, ataupun bersangatan sakit dia. Kenapa? Kerana sesungguhnya dia berhajat kepada manusia yang mana untuk berinteraksi dengan dia. Dia suka kalau manusia datang. Ada sebab macam itulah. Dia suka kan bila kawan dia datang tu, dia hilanglah rasa sakit dia tu. Walaupun sebenarnya sakit. Bila kawan datang tu, dia sonoklah dia. Macam tu. Kemudian wa adami nisyanihim lahu, dan ketiadaan lupanya mereka itu baginya. Jadi bila kawan datang tadi, dia tahulah kawan dia ingat dia. Kawan dia suka dengan dia. Walaupun dia keadaan macam tu, sakit dan sebagainya. Macam tu. Baik, kemudian yang ke-22, istihbabut talabud du'a anan minal marid. Kemudian disunatkan pula menuntut doa daripada orang yang sakit. Kerana qala Nabi SAW, iza dakhaltu 'alal marid famurhu ayyada'a laka fa inna du'ahu kadun malakah. Makanya Nabi SAW, apabila engkau masuk kepada orang yang sakit, maka mintalah dia mendoakan kau. Kenapa? Kerana sungguh doanya orang sakit itu sama seperti doa malaikat. Masya-Allah. Kan? Jadi maknanya kalau kita ziarah orang sakit, boleh orang sakit ni doakan kita. Tak semestinya kita doakan dia. Kita doa juga dah untuk dia kan. Kita doakan untuk dia. Tapi dan sama-sama dia boleh mendoakan untuk kita. Kenapa? Fa inna du'a'uhu ka du'aul malaikah. Kerana doa dia tadi sama seperti doanya para malaikat gitu. Baik, sampai itu yang seterusnya adamul ikrakul marid ala ta'am. Tidak memaksa orang yang sakit itu di atas makan. Bal tetapi birifqi walin. Tetapi kita suruh dia makan dengan perlahan lah. Macam tu, kita pujuk dia makan. Adamun ikrahil marid, jangan kita paksa dia makan. Tuan, makan. Kau tak makan dia lompang tuan kan. Tuan makan. Terpaksa dia makan. Tak boleh. Kata Muslim. Tak perlu kita nak paksa dia makan. Nanti mungkin dia akan datang dia makan lah tu. Kan? Ataupun ke mana kita pujuklah dia. Pujuk dia dengan cara lembut supaya dia makan. Kenapa? Qala Nabi SAW, la tukrahu maradakum ala ta'am fa inna Allah yut'imuhum wa yashkihim. Janganlah kamu paksa orang yang sakit tu di atas makan, kata Nabi. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tadi memberi makan akan mereka dan memberi minum akan dia. Allah Taala bagi dia makan pada dia, Allah Taala bagi minum dia. So janganlah kita risaulah. Macam tu. Kemudian hasul marid ala tadawa in kana la yahtamu bi sihhatihi. Yang ke-24, kan, galakkan orang sakit itu daripada berubat. Kita galakkan orang sakit itu berubat. Kalau seandainya orang, ada semua orang ni dia malis ubat. Dia malis ubat, kan, bila dongar yang kata nak kena cucuk, mula dia. Bila dongar nak kena cucuk tu kan, jangan. Kan? Kalau ambulan datang ke rumah tu kan, dia halau ambulan tu. Dia halau ambulan tu. Dah balik. Dia dah sihat dah. Boleh ada sakit tu. Ada sakit. Orang dah panggil dah, ambulan dah sudah datang bawa ke hospital. Tak nak dia tu dah. Bongi tu. Dia halau je. Pergilah balik tuan. Macam tu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita berubat. Naam ya ibadallah tadawu fa inna Allah Ta'ala lam yada'ud da' illa wudi'a lahu syifa' wala da'an wahid. Betul. Naam ya Abdullah, daklah kamu berubat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan penyakit kecuali menjadikan bagi dia ubat. Naklah kita berubatlah. Sama ada kan dengan ruqyah ke ataupun doa-doa yang masyhur daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu antara penambahan yang saya boleh bagilah pada kitab syarah ini berkenaan banyak sebenarnya tuan. Adab kita ziarah orang sakit ini. Okey, kita balik pada hadis tadi. Di mana dalam hadis tadi tuan merupakan rentetan daripada hadis sebelumnya. Di mana Nabi sallallahu memerintahkan pada kita 7 perkara dan menegah kita daripada 7 perkara.
Pertama, perintahkan kita menziarah orang yang sakit. Kemudian dia perintah pada kita mengiringi jenazah. Kemudian dia perintahkan pada kita kan mengucapkan ataupun membalas ataupun mendoakan orang yang bersin. Kemudian diperintahkan kepada kita ibrarul muqsim. Ibrarul muqsim maknanya melepaskan sumpah. Melepaskan sumpah orang yang bersumpah. Okey. Apa dia kata, macam mana dikatakan melepaskan orang yang bersumpah? Okey, melepaskan sumpah orang bersumpah bermaksud melepaskan apa yang diminta secara bersungguh-sungguh engkau melakukannya sehingga menyebabkan dia bersumpah. Gitu. Atau maksud melepaskan orang bersumpah. Melepaskan sumpah orang bersumpah bermaksud melaksanakan apa yang diminta secara bersungguh-sungguh engkau melakukannya sehingga menyebabkan dia bersumpah. Seperti katanya, demi Allah, engkau mesti melakukan sekian dan sekian. Demi Allah, engkau mesti melakukan sekian-sekian. Itu maksudnya Ibrahim Muqsim. Ibrahim Muqsim maknanya melepaskan orang yang bersumpah supaya jangan terbeban oleh sumpah dia tadi. Macam tu. Kemudian siapa tadi betul-betul? Nasrul Mazlum, membantu orang yang kena zalim. Nabi pun dah sebut dalam hadis sebelum ni. Unsur akhaka zalim al-mazlum. Bantulah kawan kamu sama ada yang buat zalim ataupun orang yang kena zalim. Kemudian ijabatul da'i. Maknanya kita memperkenalkan orang yang menyeru kita, orang yang menjemput kita, mengundang kita, kita perkenalkan selagi mana tidak ada dalamnya perkara keji dan maksiat. Kemudian wa isyaful salam, dan kita memberi salam sama ada orang yang kenal ataupun tidak kenal. Jadi 8 perkara yang disuruh dalam Nabi ni, iaitu pertama ziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, menunaikan sumpah yang baik atau diharuskan. Jika haram tak harus dilakukan. Itu maknanya melepaskan sumpah tadi, menunaikan sumpah yang baik atau diharuskan. Jika sumpah itu dalam bentuk haram, maka tak perlulah kita menunaikan sumpah itu. Kemudian yang kelima, menolong orang yang zalimi. Yang keenam, memenuhi undangan. Ketujuh, beri salam bila bertemu. Yang kelapan, menanyakan barang yang hilang. Menanyakan barang yang hilang maksudnya menghebahkannya. Maksud menanya orang ini mana menghebahkan. Itu maksud menanya tu. Maksud menanya menghebahkan barang yang hilang lah. Dia paling lama pun setahun kan. Setahun lah tempohnya kalau kita nak orang kata hebahkan barang hilang tu. Mana kalau kita jumpa barang, suatu barang yang hilang, kita terjumpa kat mana-mana, kita takrifkan dulu barang tu. Siapa punya barang. Macam tu. Jangan tiba-tiba kita turun ambil. Kemudian 7 perkara yang dilarang oleh Nabi. Pertama, memakai cincin yang terbuat daripada emas bagi lelaki dan bukan bagi perempuan. Bukan bagi perempuan. Kerana ada disebut bahawa cincin emas ni haram pada lelaki. Kalau dia pakai kalau lelaki pakai di dunia ini, maka akhirat besok tak boleh nak pakai lagi. Itu pengertian pada hadis lah. Kemudian yang kedua, meminum minuman yang menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas bagi lelaki maupun perempuan. Meminum minuman yang menggunakan bekas dibuat daripada emas, sama ada lelaki atau perempuan. Kenapa? Kerana dia memiliki ciri-ciri kibir. Ciri-ciri kibir ni mana sombong. Orang ada sombong, angkuh, bongkak dan sebagainya, mereka akan gunakan angkuk-angkuk daripada emas untuk mereka minum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meminum minuman yang menggunakan bekas dibuat daripada emas dan perak bagi lelaki maupun perempuan pun ditegah oleh Nabi. Kalau tadi daripada emas saja, yang ke bawah ni emas dan perak pun sekali juga. Kemudian yang keempat, menggunakan lapik duduk dibuat daripada sutera yang diisi dengan kapas atau sebagainya bagi lelaki. Menggunakan lapik duduk dibuat daripada sutera yang diisi dengan kapas atau sebagainya bagi lelaki. Kerana sutera ni untuk perempuan. Baik, kemudian memakai pakaian dibuat daripada sutera dan campuran yang lainnya pun tak digalakkan.
Kemudian memakai pakaian sutera yang dipanggil istibrak. Istibrak kan? Memakai pakaian sutera yang dipanggil istibrak, mana sutera tebal gitu. Kemudian memakai pakaian sutera yang tebal yang dipanggil dibaj. Kan? Wa istabrakin wa dibaj. Semuanya bagi lelaki. Jadi benda tu haram. Jadi hadis ni tuan lebih numpukan pada lelaki. Boleh numpukan pada lelaki. Macam tu. Kalau hadis perempuan ni bukan hadis lain lah. Tapi maknanya ada juga benda-benda yang kalau yang disuruh tadi, benda yang disuruh tadi, dia juga bukan mencakupi lelaki aja, perempuan pun boleh. Kalau yang atas tadi lah, perkara yang disuruh tadi ada 8 tadi kan. 8 perkara disuruh. 7 perkara disuruh. Okey? Kalau dalam hadis tu dia kata 7, lepas tu ditambah satu riwayat lagi ifsyadud dhallah tadi. Wa fi riwayatin wa ifsyadud dhallah zadaha fi sab'il ula. Ada satu riwayat ditambah lagi ifsyadud dhallah tadi. Ditambah pada 7 yang pertama tadi, maka jadilah 8. Macam tu. Kemudian yang tegah tu 7. Mudah-mudahan dengan perkara-perkara yang kita dah sebut tadi, yang saya dah nyatakan tadi, mudah-mudahan sebanyak dapat menjadikan insya-Allah panduan pada kita lah insya-Allah pada malam ni. Itu saja satu hadis dapat kita berkongsi. Mudah-mudahan dengan hadis tadi insya-Allah dapat menempatkan pemahaman kita dan meningkatkan ketakwaan kita insya-Allah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan datang kita sambung bab babus sitril auratil muslimin. Bab menutup kaiban orang-orang Islam dan larangan daripada mendedahkannya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'af. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa. Wa amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna rabbal alamin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Tahassanna bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la ilaha illa. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tawul bala bi lutfika ya latif ya habib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabarallahu minkum. Saya ada. Saya